بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو حبيبه وصفيه وخليله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat Islam, dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kita di antara hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mendirikan solat. Hanya saja kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ubudiyah kita, sifat kehambaan kita, agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima solat kita. Dan bukan sekadar kewajipan melaksanakan solat fardu yang 5, akan tetapi kewajipan juga termasuk daripada menjagakan waktu-waktu solat itu sendiri. Itu telah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Al-Karim. Bukan sekadar wajib melaksanakan solat fardu yang 5, tetapi wajib menjaga solat fardu yang 5. Hafidhu ala salawati wa salati wusta, hafidhu ala salawati wa salati wusta wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kamu meliharakan solat fardu semuanya. Hafidhu, maka kewajipan memelihara dan menjaganya. Apa maksudnya di sini? Kewajipan bagi kita mengetahui waktunya. 2 waktu masuk dan waktu yang berakhir dengannya. Lalu ditanya, apakah hukum untuk mengetahui masuknya waktu solat dan berakhirnya waktu tersebut? Hukumnya adalah wajib, yang perlu kita ketahui. Dan apabila kita melaksanakan akan solat pada waktunya, itu dah satu pahala. Belum dikira lagi pahala dalam solat kita kalau kita berjemaah dengan darajatnya. Sebagian ulama menyatakan bahawasanya yang disebut oleh Rasulullah tentang derajat adalah berkaitan dengan solat, itulah keutamaan ganjaran bagi orang yang solat secara berjamaah 27 darajat berbanding daripada orang yang solat al-fadhi, itulah bersendirian. Sebagai ulama mensyaratkan maksudnya derajat di sini adalah solat, bukan dikaitkan dengan 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, itu jumlah rakaatnya. Tapi yang dikaitkan derajat di sini adalah setiap daripada amal di dalam solat itu sendiri, amalan di dalam solat. Dan hendaklah kita ketahui bahawasanya derajat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh disamakan seperti mana ganjaran pahala yang disebut satu amal dilipat gandakan seperti mana 10 kali lipat ganda dia beramal. Satu amal bi'ashri amsalihah, dilipat gandakan 10 kali lipat ganda lagi. Akan tetapi di sudut derajat dia jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh lebih hebat. Disebabkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia pernah menyatakan bahawa derajat itu ada ukuran tingginya. Dan dia kata bahawa kalau kamu mahu mengukur ketinggian derajat, satu derajat itu seumpama langit yang pertama nak pergi ke langit yang kedua, ataupun bumi ini nak pergi ke langit yang pertama dengan jarak 500 tahun perjalanan. Dan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu lagi, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan derajat-derajat ini di dalam syurga, dan tidak ada siapa yang boleh menggambarkan sama sekali derajat tersebut. Dia termasuk daripada kitab Allah, wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dia tidak boleh digambarkan. Seperti mana Rasulullah di atas dunia menjadikan solat qurrati a'yun, tetapi ganjaran tentang derajatnya tidak boleh digambarkan. Qurrati a'yun juga. Jadi oleh kerana itu kewajipan memelihara waktu solat itu adalah masyru',
telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan apabila seseorang itu dia melihat waktu, ini waktu solatnya bermula berakhir pada waktu solat zuhur, kemudian dia melihat bermulanya asar sehingga berakhirnya asar, itu adalah pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itulah Rasulullah SAW ketika mana bermusafir, Nabi mesti ada khatam khusus untuk mengetahui waktu solat. Dan khatam Rasulullah SAW kebiasaannya di kalangan muadzin Nabi sendiri. Yang paling masyhur adalah Bilal bin Rabah. Sebab dia akan memaklumkan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, waktu telah masuk. Adakah perlu aku adzan ya Rasul?" Rasulullah kata, "Adzan ya Bilal." Walaupun tidak perlu izin Rasul, tetapi mengapa Bilal bin Rabah minta izin pada Rasul? Kerana khawatir mungkin dia tersalah. Dan Rasulullah SAW, salah satu kemukjizatan Nabi, Nabi boleh menentukan waktu solat masuk dan juga berakhir solat tanpa melihatnya ataupun perlu melihatnya keadaan di langit, seperti mana matahari bergerak, matahari terbit, matahari terbenam. Kemukjizatan baginda Rasulullah SAW itu khusus bagi Nabi. Tetapi bagi kita, kita mesti melalui kawaid pada kaedahnya. Dan ulama-ulama menyatakan dalam fatwa bahawasanya kaedah untuk menentukan waktu solat mesti seorang alim ahli fatwa. Macam kita, penentuan waktu solat kita telah ditentukan setahun. Setiap tahun dah ada waktu. Bahkan ada juga perisian application yang mana telah menentukan waktu solat sampai tahun 2030 maknanya. Tetapi hendaklah kita ketahui pernah berlaku di Selangor perubahan pada waktu solat, diubah. Maknanya telah ditentukan sebelum, tapi hakikatnya beralih. Lalu kita perlu menambah sekian-sekian, tambah 5 minit. Pernah berlaku di Selangor. Dan Jumaat yang lalu antara isi khutbah adalah berkaitan Mi'raj baginda Rasulullah SAW yang dikaitkan dengan kewajiban solat yang telah diperintah oleh Allah kepada umat baginda Rasulullah SAW. Hanya saja yang disebut oleh ulama-ulama fiqh yang tepatnya adalah 50 kali solat dan bukannya 50 waktu solat. Itu yang perlu kita ketahui. Dalam teks khutbah kita disebut 50 waktu solat. Hendaklah kita ketahui bahawasanya kitab Allah Subhanahu wa ta'ala waktu solat yang 5 ada dalam Quran dan tidak boleh dibatalkan. 5 waktu saja. Umat yang terdahulu 2 waktu, lalu diberi pilihan, kamu nak solat antara siang malam, itu ambil 2 waktu yang mana satu. Cukup membadai 2 kali. Kamu dah solat pagi, kamu solatnya petang, selesai. Kalau kau sambung solat pagi, kamu solat pada malam, selesai. Kamu solatnya subuh, kamu solatnya akan maghrib, dia selesai. Umat yang terdahulu 2 kali boleh pilih daripada 5 waktu juga. Disebabkan apa? Sebab 5 waktu tidak boleh dibatalkan. Sebab ulama menyatakan 5 waktu itulah yang telah dilakukan oleh para Nabi Rasul yang terdahulu. Nabi Adam solat subuh, Nabi Yunus dia solat zuhur, asarnya ada lagi, maghribnya ada lagi, isyaknya 5 kali. Solat para Nabi Rasul yang terdahulu ada kisah. Lalu bukannya 50 waktu, tetapi 50 kali dalam 5 waktu. Itu yang perlu kita ketahui. Dan itu yang difatwakan dalam kitab fiqh, dan itu yang disyarahkan juga. Cuma teks dalam Jarta Agama dia menulis, sebab saya pun baca teks itu, Allah mewajibkan bagi kita 50 waktu solat. Jadi ayat Quran telah disebut 5 waktu. Jadi satu waktu itu kalau dikekalkan 50 kali, mungkin satu waktu kita kena solat 10 kali. Jadi 5 waktu itu 10, 10, 10 cukup 50.
tapi tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan kasihnya dia menerima permohonan Nabi minta kurang. Itu telah kita bahaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memustajabkan permohonan Nabi untuk kita. Tapi yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya Muhammad, aku beri padamu 5 kali salat, tetapi aku berikan ganjarannya seperti mana 50 kali salat. Dan bukannya ganjaran 50 waktu, tetapi 5 kali, sama seperti mana 50 kali. Seperti mana juga dalam riwayat yang sahih, salat yang khamsatun 5, tapi pahalanya khamsuna salawat, dapat seperti mana 50 kali salat. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan buat kita, maka dimudahkan pula bagi kita untuk menentukannya melalui perjalanan siang dan juga malam. Lebih lagi pada akhir zaman kita, pada akhir zaman dengan teknologinya, kecanggihannya, dengan orang yang alim pada bahagian falak, sebab menentukan akan waktu solat. Yang pertama, dia perlu mengetahui bila terbit matahari. Satu. Yang kedua, bila terbenam matahari. Okey, dah selesai. Kemudian dari sudut falak, dia perlu mengetahui bila terbitnya fajar shadiq dan bila berakhirnya akan malam. Mana bila marinya fajar shadiq, itu bukan waktu malam walaupun masih gelap, itu solatnya siang. Jadi nak kena tahu bila berakhirnya siang, bila berakhir pula malam. Itu penentuan kaedah. Kemudian pula mengetahui zawal, iaitulah matahari gelincir. Mula-mula dia berada tegak di atas kepala, kemudian dia gelincir. Bila dia gelincir tu baru masuk zuhur. Tegak atas kepala 3-4 minit sebelum zuhur. Jadi dia kena tahu penentuan tu. Sikit dia 3-4 minit. Kemudian pula dia perlu mengetahui matahari itu dah beralih jauh ke satu tempat sehingga langit semakin memutih, awan-awan pun dah tak berapa nak kelihatan. Lalu nak mengetahui untuk menentukan waktu zuhur berakhir, kemudian waktunya asar telah masuk. Yang paling mudah sekali adalah mengetahui terbenamnya matahari, disebabkan bukan sekadar dalam Islam yang mengkaji dan mengetahuinya, yang bukan Islam juga telah mengetahuinya dan tidak selisih. Maknanya di kalangan orang-orang yang bukan Islam juga menentukan matahari terbenam hingga waktunya. Lalu kita di kalangan orang Islam yang mengetahuinya ilmu falak, mengetahui tentang terbenam matahari, waktu tetap sama juga. Sepakatnya itu. Sepakatnya itu. Itu pasal memang ada apps lah yang mana bukan daripada buatan non-Islam, tapi dia mengetahui itu di situ waktu matahari naik, waktu matahari turun. Lalu bila saya tengok, sama yang macam kalender penonton solat itu. Maknanya waktu syuruk, waktu berakhirnya subuh, itu naik matahari. Kemudian pula waktu terbenam matahari, mana berakhirnya asar, maka masuknya maghrib. Dan dia bukan daripada syarikat orang Islam, dia syarikat bukan Islam, tapi penentuannya tepat. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya telah kuwajibkan kepada umatmu ya Muhammad salat 5 kali sehari semalam. Ma yubaddalu qawlu ladai, aku dah terubah ya Muhammad. Itulah caranya umatmu bertemu denganku. Tidak ada satu umat yang kerap bertemu dengan Allah melainkan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab umat yang terdahulu 2 kali. Bila Nabi Musa alaihi wasallam baca dalam kitab Taurat, umat yang terakhir, umat 70, itu umat yang ke-70, umat Nabi Muhammad, umat yang lemah, du'afa, yang lemah. Dan kita Taurat disebut Nabi Musa beranggapan lemah di sini
zahir mereka. Kekuatan itu tidak sama dengan kekuatan Bani Israel yang terdahulu, disebabkan kebanyakan orang Bani Israel, kebanyakan secara umum mereka hidup dalam usia lebih 100 tahun. Bahkan ada di antara mereka, Nabi pernah bercerita, ada di antara Bani Israel yang usianya 500 tahun. Itu menunjukkan kekuatannya. Lalu bila Rasulullah beritahu kepada Nabi Musa, Ya Musa, Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan kepada umatku 50 kali solat. Terkejut Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya Muhammad, minta kurang. Yang terakhirlah 5 kali. Nabi Musa pun tanya, tinggal berapa ya Muhammad? 5. Ya Muhammad, masih banyak, mohonlah minta kurang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Telah saya jelaskan sebelum ini, Nabi Musa seorang Nabi Rasul Ulul Azmi. Mustahil dia tidak mengenal Allah, mustahil dia tidak mengenal akidah. Tapi bagaimana Nabi Musa begitu kepada Nabi kita, minta kurang. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Ma yubaddalul qawlu ladayya, ya Muhammad, aku tetap kalimah dan aku tidak ubah. Aku tidak ubah pahala yang 50 itu. Amal sampaikan kepada umatmu. Nabi Musa tidak tahu, sebab Nabi Musa hanya melihat umat Nabi Muhammad du'afa, lemah saja. Ya Muhammad, minta kurang. Ya Musa, mengapa pula aku minta kurang lagi? Umatku 2 kali saja ya Musa. Mereka kuat-kuat, tapi mereka juga tak mampu untuk melaksanakannya. Walaupun tak mampu di sini, jangan sampai kafir. Mana tahu kalau Rasulullah mohon dapat kurang sungguh, mungkin 2 yang sama seperti mana umat Nabi Musa. Tapi kata Rasulullah, Ya Musa, sesungguhnya aku telah malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada umatku 5 kali solat, tapi ganjarannya macam 50 kali solat. Kalau umatnya Nabi Musa sekadar seperti mana 20 kali je, kita dapat 50 kali. Ada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Muhammad, ku tetapkan janji kepada diriku bahwasanya barang siapa yang datang kepadaku dalam keadaan hidupnya dulu di atas dunia yang dengan menjaga salatnya yang telah diwajibkan, tanya termasuk menjaga waktunya juga, maka aku akan masukkan mereka ke dalam syurgaku. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, Ya Muhammad, barang siapa di antara umatmu yang tidak memeliharanya, tidak menjaganya, maka dia tidak termasuk perjanjian ini. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Apa maksudnya? Ini perjanjian Allah pada Nabi kita, dan Nabi kita telah sampaikan kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk solat pada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu telah ditentukan waktunya kepada orang-orang yang beriman untuk mereka melakukannya. Ini menunjukkan kata ulama-ulama kita mengutamakan agar waktu solat itu jauh lebih utama berbanding mengutamakan perkara-perkara yang lain, kecuali kalau sekiranya perkara itu jatuh pada uzur syar'iyah, yakni pada darurah ataupun keadaan-keadaan yang menyebabkan kita perlu menangguhkan solat, bukannya sehingga meninggalkan solat. Hanya sekadar menangguhnya, dan hanya sekadar mungkin mentakhirkan solat, kerana itu pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama kita pernah ditanya Rasulullah dengan para sahabat, setelah Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan solat yang 5, pernahkah Rasulullah dan juga para sahabat meninggalkannya secara sengaja ataupun tidak sengaja meninggalkannya? Maknanya tak sengaja tinggal satu, yang kedua memang sengaja meninggalkannya.
Lalu kata ulama, ia pernah, tetapi sekali dengan meninggalkannya. Yang kedua adalah tak sengaja meninggalkannya. Dan pada ketika itu ayat tentang solat dalam keadaan perang belum turun lagi. Apa maksudnya di sini? Kata ulama-ulama kita, bahkan dalam kitab yang kita belajar pun ada, sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat tentang solat peperangan, maka pada ketika peperangan darurah berlaku sehingga boleh meninggalkan solat. Hanya saja kewajipan menggantikannya semula. Begitu. Ya, tapi apabila telah turunnya kefarduan solat yang 5, kemudian pula turunnya ayat solat dalam keadaan berperang, makna menunjukkan bahawasanya dalam peperangan ada tata cara solat, maka solat tidak gugur. In khiftum farijalan aw rukbana, sekiranya mereka dalam keadaan takut kerana musuh datang kepada mereka, maka hendaklah mereka itu solat dalam keadaan berkenderaan pun boleh, berjalan lari pun boleh, dengan syarat musuh datang memerangi ataupun musuh datang mengejar kita. Tapi kalau kita yang mengejar musuh, maka tidak diperbolehkan. Itu pada kawaid, pada kaedah. Tapi Rasulullah SAW dulu sebelum turunnya ayat ni, dan juga ayat di dalam surah An-Nisa, Rasulullah SAW meninggalkannya bersama-sama dalam peperangan Khandaq, masuk waktu Zuhur, gali parit. Datang Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ini matahari dah semakin jauh. Apa maksudnya? Maksudnya Zuhur hampir habis ya Rasulullah, dah nak masuk asar. Sebab sahabat Rasulullah dengan Nabi tak pernah ada pengalaman meninggalkan solat pada waktunya. Tapi Rasulullah kata, ya Umar, perintah orang teruskan menggalinya, jangan berhenti ya Umar. Sayyidina Umar pun ambil perintah Nabi, sebarkan. Sebab semua sahabat dah berhenti untuk solat Zuhur, mereka pun terus gali sampai masuk asar. Makna solat Zuhur tak solat. Lepas pula matahari hampir terbenam, maknanya nak masuk maghrib, asar belum solat. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar, ini kita nak kehabisan waktu asar, matahari nak terbenam, nak masuk maghrib ya Rasul. Ya Umar, teruskan gali. Perintah orang semua terus gali ya Umar. Lalu para sahabat pun terus menggalinya sehingga terbenam matahari. Terbenam matahari, belum gelap lagi, gali. Maknanya dah 2 waktu dah tinggal. Atas perintah Nabi, bukan sahabat yang mahu meninggalkan. Nabi kata gali, itu maksudnya tak perlu, tidak perlu solat lagi. Sebab Rasulullah pun terus gali. Lepas tu datang Sayyidina Umar lagi, ya Rasulullah, telah gelap malam, Isyak hampir menjelang ya Rasul, kita belum solat maghrib. Ya Umar, teruskan gali. Gali lagi, akhirnya masuk Isyak, Zuhur, Asar, maghrib kita tak solat. Tapi kita kena tahu, jangan dijadikan hujah dan dalil boleh meninggalkan solat. Disebabkan ayat tentang solat dalam keadaan perang belum turun, makna dulu boleh tinggal solatnya. Itu hujahnya. Tetapi wajib ganti disebabkan bila dah masuk Isyak, bukan dah masuk betul-betul Isyak, macam kita lagi tunggu pukul 11-12 baru stop. Nabi kata baru stop. Mereka pun pergilah istirahat, bersihkan diri. Lepas tu Rasulullah panggilnya, Bilal, azan. Ini dikhilafkan oleh ulama, adakah dengan waktu yang ditinggalkan dengan azan? Mazhab Hanafi kata azan, Syafi'i kata dan juga Maliki hanya iqamah, azan sekali untuk Isyak ni. Lalu Rasulullah solat Isyak 4 rakaat. Sebab belum turunnya ayat tentang solat dalam keadaan perang. Solat keadaan perang 1 rakaat saja. Kemudian pula Rasulullah pun
perintah Bilal. Dan itulah khilaf ulama azan atau iqamah. Sebab kalau dalam mazhab Syafi'i pun dalam fatwa, seperti mana contoh kita tinggal solat subuh, adakah boleh kita azan? Sebagai ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan azanlah. Pada kita azan waktu zuhur, tapi nak solat subuh dengan syarat berjamaah. Gitu. Tapi kalau tidak berjamaah, maka solat maka iqamah saja memadai. Maliki kata tidak ada azan. Azan hanya dalam waktu saja. Di luar waktu tidak ada azan. Itulah khilaf ulama kita. Itu masuk dalam mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i lebih memilih iqamah saja memadai. Maknanya zuhur ganti iqamah. Bahkan iqamah itu sunnah saja. Maliki tidak ada azan melainkan di masjid, maka tidak boleh azan di luar daripadanya. Itu mazhab Maliki. Lalu Rasulullah pun solatlah ganti zuhur 4 rakaat, lepas tu asar 4 rakaat, lepas tu maghrib 3 rakaat. Para sahabat Rasulullah tak pernah ada pengalaman tu pertama kali. Dalam keadaan gelap tengah malam, mereka saling bertanya antara satu sama lain, bagaimana keadaan solat kita ni? Lalu Rasulullah SAW mengetahuinya. Lalu Rasulullah pun memandang sahabat, maka mereka melihat cahaya Rasulullah dalam keadaan gelap pada wajah Nabi. Lalu Rasulullah pun bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kamu solatlah seperti mana kamu lihat aku solat. Apa maksudnya? Bagaimana kalau sekiranya seseorang tertinggal solat, lalu bagaimana dia menggantikannya? Itu maksud hadis tu. Bukan sekadar zahir Nabi berdiri bagaimana, rukuk bagaimana, tetapi dilihat bagaimana Rasulullah SAW menggantikan solatnya, lalu diikut caranya. Oleh kerana itu dalam mazhab Syafi'i sunat muakkad. Kalau berlaku gitu, mungkin kita dalam satu perjalanan ataupun satu keadaan tinggal subuh, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyak pun kita sampai. Lalu kita tertanya-tanya, nak solat mana dulu yang ganti ni? Bolehkah kita solat maghrib, lepas tu kita solat isyak? Isyak dah masuk. Lalu berdasarkan sunnah, lalu memulai dulu waktu itu isyaknya, lepas tu buat yang zuhur. Mengapa agaknya? Sebab tertib duduk atas sana. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, kalau sekiranya dah berubah, beralih hari, maknanya dah 2-3 hari dah tertangguh tak ganti lagi solat, maka tidak disunatkan untuk ikut tertib tadi. Dia boleh nak mulai asar dulu 4 rakaat, dia boleh juga maghrib dulu, tidak tertib zuhur, asar dan juga maghrib. Begitu. 3 mazhab lagi melarang menggantikan solat dengan waktu yang sama. Apa maksudnya? Seseorang nak ganti yang solat zuhur, tapi waktu tu waktu zuhur, maka dilarang oleh jumhur ulama, kecuali mazhab Syafi'i saja diperbolehkan. Seperti mana contoh, kita pernah tinggal solat zuhur dulu, ini waktu zuhur, lalu bila masuk waktu zuhur kita nak solat ganti zuhur, silakan. Mazhab Syafi'i. Tapi mazhab yang lain melarangnya. Mengapa agaknya? Disebabkan seseorang apabila mahu menggantikan solat, jangan diniatkan dengan waktu itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata li dzikri." Dirikan solat apabila kamu dah ingat aku. Kamu ganti je solat pada waktu yang tidak dilarang dalam jumhur ulama. Pukul 9 pagi kita pun teringat kita nak solat duha, tapi kita pernah tertinggal zuhur. Lalu hendaklah dia solat zuhur pada ketika itu. Itu yang 3 mazhab melarang gitu. Syafi'i silakan. Syafi'i boleh ganti solat 24 jam. Tidak ada waktu larang. Kecuali 3 mazhab jumhur, dia melarangnya. Itu perbezaan fatwa di antara ulama-ulama mujtahid. Ya, silakan.
Perkara itu kembali daripada usul. Bahkan dalam muqaddimah beberapa kitab fiqh yang mu'tabar, yang besar-besar lah kitab-kitab fatwa, bahawasanya ada ulama kita berfatwa apabila seseorang itu solat kerana seseorang. Apa maksudnya di sini? Maksudnya kalau bukan kerananya, maka dia tidak akan solat. Kalau orang itu tidak ada, pasti dia tak akan solat. Maknanya menunjukkan bahawa seni kerana kita, maka barulah mereka mendirikan solat. Akan tetapi kata sebagian lagi ulama-ulama kita, kalau sekiranya kerana kita mengingatkan dan menasihati mereka dan mereka pun solat pada waktunya, maka solat mereka sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita datang dan menasihati mereka, yakni maksudnya pada kali yang lain walaupun tidak ada kita dan datang menasihatinya, mereka tetap akan mendirikan solat. Selesai. Cuma yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama tadi pula adalah seseorang yang mendirikan solat tak kala mana disuruhnya solat, kita suruh. Bahkan dikatakan kalau bukan kerana dia, aku tak solat. Kalau dia tak ada, memang aku tak akan solat. Maka solatnya itu tidak sah dan tidak diterima oleh Allah kerana dia solat kerana makhluk dan bukan kerana Allah. Tidak sah dan tidak diterima oleh Allah. Ini dalam kitab usul pada muqaddimah. Soalannya ditanyakan, adakah seseorang itu solat kerana seseorang, tapi bila orang itu tidak ada, dia pun meninggalkan solat. Maka solat waktu ditunaikan kerana orang tadi, adakah sah atau tidak? Maka tidak sah kerana dia berkaitan dengan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali ada tanggungan. Tanggungan ini maksudnya apa? Ayahnya, maknya, abangnya, adik-beradiknya kata solat, maka dia pun bangun mendirikan solat. Sebab kadang mereka diterbiah kecil, terbiah, lalu kadang-kadang tidak diingatkan, maka dia pun tak bangunlah mendirikan solat. Maka terbiah di sini tidak berapa dah hati keluarga. Sebab anak-anak kembali pada adik Rasulullah SAW pada usianya 7 tahun, suruh dia solat. Tapi kalau sekiranya kita tidak ada, dia pun tak solat, maka jangan buat apa-apa, kata Nabi. Melainkan kalau sekiranya usia dia dah 10 tahun, kita tak boleh batalkan hadis tu. Walaupun begitu, dia sudah usul akidah sendiri. Seseorang yang solat kerana yang makhluk memang tidak sah, kerana telah hilang yang keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana contoh ulama juga, ulama kita juga berfatwa, seseorang datang untuk menunaikan solat walaupun berjamaah, walaupun 1000 rakaat sekalipun, tapi dia tidak datang untuk mendirikan solat fardunya, bahkan dia termasuk orang yang lazim meninggalkan solat fardunya, maka solat sunnahnya itu tidak sah walaupun 1000 rakaat. Sebab Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dibuatnya masjid dengan tujuannya jamaah. Yang pertama adalah solat fardu. Bahkan pada zaman Rasulullah, jamaah yang kedua solat sunnah. Tapi Rasulullah tidak melaksanakan semua solat sunat itu bersama para sahabat. Bahkan Rasulullah witir pun di rumah. Hanya tarawih itu pada zaman Sayyidina Umar sesama. Solat malam Rasulullah tidak melarang siapa nak solat di belakang Nabi. Nabi tak perintah, Nabi tak suruh ikut dia. Cuma nak siapa nak berimam ke Rasul, Nabi kata silakan. Tapi Rasulullah pun solat di rumahnya. Aidil Fitri, Aidil Adha, memang Rasulullah SAW perintah datang, walaupun orang perempuan yang haid duduk di belakang. Jadi ulama-ulama usul di sudut akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka berfatwa bahawa seseorang itu tidak boleh solat yang disunatkan di sudut syariatul Islam, tetapi dalam masa yang sama dia meninggalkan kefarduan. Seperti mana seseorang yang tidak mahu menggantikan solat puasa Ramadannya, tapi memperbanyakkan puasa sunat sehingga meninggalkan puasa Ramadannya pada tahun itu untuk menggantikannya, maka sebagai ulama berfatwa, maka puasa sunatnya itu tidak diterima oleh Allah. Mengapa agaknya? Sebab Nabi nyatakan hutang yang paling besar kamu dengan Allah adalah hutang berkaitan yang fardu. Bahkan di akhirat, yang pertama yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang fardu, kata Nabi. Disebabkan perkara yang sunat
tidak menyebabkan seseorang itu mendapat syurga Allah. Yang menyebabkan seseorang dapat syurga Allah adalah yang wajib. Sebab wajib hak Allah, tapi sunatnya atau Rasulullah nak menambahnya, dan Allah Subhanahu wa taala izinkan. Seperti mana contoh solat fardu 5 kali. Subuh 2, asarnya 4, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, kemudian isya 4. Itu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. 5 kali solat. Tapi Rasulullah nak menambahnya. Nabi nak solat sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum zuhur Nabi nak solat 4, selepas zuhur Nabi nak solat 4. Nabi nak tambah lagi solat duha, solat qiyamul lail, solatnya witir. Lalu Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan itu semua menjadi satu kewajiban. Mereka itu adalah nafilah, tambahan. Seperti mana adalah hadis sahih al-Qudsi, hamba-Ku yang menghampirkan dirinya denganku dengan kefarduan. Maksud hampir di sini sehingga dapat membuka pintu rahmat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kefarduan. Lalu dia menambah dengan amalan yang nafilah, menyebabkan aku mencintainya. Apa maksud nafilah? Tambahan. Mana Allah Subhanahu wa taala menambah cinta pada hamba tadi. Menambah cinta ini bukan menunjukkan bahawasanya Allah memandang yang sunat berbanding kepada yang fardu. Tapi maksudnya di sini adalah sunat yang melayakkan dia untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang mudah. Tapi nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang fardu, yang wajib. Seperti mana juga ada hadis sahih, datang seorang Arab Badui, "Ya Rasulullah, aku telah Islam, apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aku?" Nabi kata solat 5 kali sehari semalam. "Ya Rasulullah, ada tambahan?" "Ada, tapi sunat." "Apa lagi ya Rasul?" "Puasa Ramadan." "Ada lagi yang lain ya Rasul puasa?" "Tidak, sekadar yang sunat." Lepas itu dia pergi. Sebelum dia pergi kata, "Ya Rasulullah, aku tidak akan menambah dan menguranginya. Aku buat yang usul, yang fardu, yang wajib." Lalu Rasulullah pun bagi tahu kepada para sahabat, barang siapa di antara kamu nak tengok ahli syurga, tengok dia. Apa maksudnya? Dengan solat fardunya melayakkan dia masuk syurga. Itu yang kata Imam Al-Haddad atau beberapa lagi imam-imam kita. Seseorang yang memperbanyakkan yang sunat tapi tidak melakukan yang fardu, sunat itu syahwat saja. Syahwat, keinginan syahwat. Sedangkan yang diperintah oleh Allah yang fardu. Jadi mu'tamadnya adalah solatlah kerana Allah dan jangan solat kerana makhluk. Wallahu ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala